Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi sakhkhara al-bahr litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dialah yang telah memudahkan urusan kamu di lautan, supaya kamu dapat makan daripadanya daging-daging yang lembut, dan kamu keluarkan daripadanya perhiasan-perhiasan yang kamu pakai, dan kamu lihat di dalamnya kapal-kapal yang berlayar untuk mencari kurniaan Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Terima kasih Cikgu Solah selaku pengacara majlis. Sahabat hamba yang berhormat Ustaz Wan Sukairi Wan Abdullah, ahli majlis mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu, yang berbahagia Dr. Haji Ridwan Muhammad Noor, Pegawai Penyelaras Parlimen Besut, yang berbahagia Ustaz Haji Wan Azhar Wan Ahmad, Pegawai Penyelaras Don Jatih, yang berbahagia Datuk Wan Arif, Timbalan Parti Bersatu Bahagian Besut, yang berbahagia Tuan Haji Azbi Saleh, Pegawai Penyelaras Don Kuala Besut, semua kepimpinan, dev-dev kehormat, pemimpin-pemimpin masyarakat, pegawai-pegawai kerajaan, seterusnya adik kakak yang dapat hadir pada malam ni. Amba masih ingat bila mula-mula diberikan amanah untuk jaga sektor pertanian Terengganu selepas Mei 2018. Yang pertama sekali hamba turun jumpa di lapangan ialah masyarakat nelayan, untuk nak dapat maklumat sebenar terus daripada para nelayan kita. Kalau kita hantar pegawai pergi ambil maklumat dan pegawai mari bawa laporan kepada kita, maklumat tu dia dah banyak hilang di tengah jalan, dan kadang-kadang dia disolek dengan alat-alat kosmetik sehingga kelihatan comel, walaupun realiti sebenarnya tidak begitu. Bila turun, memang pertemuan tu satu pertemuan yang agak panas. Telinga hamba taklah sampai jadi merah, sebab kita kena tadah dengan masalah yang telah berpuluh tahun, yang sebelum ni orang tak mari tak ada telinga. Dan daripada pertemuan tu, hamba simpulkan ada 3 isu besar untuk masyarakat nelayan. Yang pertama sekali, isu besarnya ialah ramai lagi nelayan kita, terutamanya nelayan pantai Zon A yang tak ada lesen. Bila tak ada lesen, yang pertama, mereka tak layak dapat allowance sara hidup nelayan. Yang kedua, tak layak untuk dapat minyak subsidi. Yang ketiga, kalau berlaku gapo-gapo bencana di laut, tak layak dapat bantuan bencana. Dan yang keempat, segala keistimewaan yang ada pada seorang nelayan berdaftar tak layak untuk seorang nelayan yang tidak berlesen. Jumlahnya di seluruh negeri Terengganu mengikut senarai awal dalam 800 lebih. Daripada 800 lebih tu, 100 lebihnya ada di daerah Besut, dan sebahagiannya ada di Dong Kuala Besut. Sebahagian lagi dalam Dong Kota Putra. Dong hamba sendiri di Jambi tak ada laut, walaupun ada beberapa orang yang jadi nelayan tupan di Kuala Besut dan tupan di Dong Kota Putra.
Ini isu yang pertama. Isu yang kedua, ikan dok berapa ada. Terutamanya kawasan tangkapan nelayan pantai Zon A, 5 batu nautika daripada patah. Patah kita negeri Terengganu ni panjang. Dari Kemamel sampai ke Besuk sejauh 245 km. Dan Terengganu ialah negeri yang mempunyai pesisir pantai paling panjang di semenanjung Malaysia. Perairan kita luasnya 87,000 km persegi yang merupakan perairan yang paling luas di semenanjung Malaysia. Dan kita ada kuala sungai paling banyak di Malaysia. 14 kuala sungai kita ada. Di antaranya Kuala Besut. Negeri Pahang hak besar luas tu, 2 je kuala sungai dia ada. Kita Terengganu ada 14. Ini isu yang kedua. Ikan tak ada. Dan perairan Terengganu berada pada kod amaran warna merah. Maknanya ikan telah terlalu banyak berkurangan. Kalau banding dengan perairan Sabah, kalau di sebelah patah barat, kod warna kuning. Ada lagi ikan. Kalau patah timur Sabah, kod warna hijau. Maknanya ikan dia banyak, doa lagi. Dan masalah yang ketiga yang jadi punca panah dalam pertemuan itu ialah pencerobohan. Sama ada pencerobohan ni pencerobohan daripada nelayan asing, terutamanya Vietnam, ataupun pencerobohan daripada Pukat Tunda, negeri jiran, yang menceroboh ke dalam zon tangkapan nelayan pantai, tempat di mana dilarang operasi Pukat Tunda. Baik, bila kita kenal pasti apa masalah yang sebenar, maka menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mencari penyelesaian. Dan dalam nak cari penyelesaian, bukan semua jabatan-jabatan ni berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Contohnya pelesenan di bawah Jabatan Perikanan Malaysia. Ini bukan bidang kuasa kerajaan negeri. Nelayan dijaga oleh LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Ini Jabatan Persekutuan. Penguatkuasaan di bawah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini Jabatan Persekutuan. Maka kerajaan negeri perlu bertindak sebagai penyelaras untuk nak menyelesaikan isu ni dengan menghimpunkan semua jabatan dan agensi ni. Mari duduk sekali. Yang pertama sekali, amba tubuhkan Task Force Penyelesaian Lesen Nelayan Sampan. Dalam tu ada kerajaan negeri, ada wakil daripada unit perancangan ekonomi negeri, ada wakil daripada Jabatan Perikanan, ada wakil daripada LKIM, dan ada wakil daripada Persatuan-Persatuan Nelayan Kawasan. Mari kita duduk sekali, kita tengok gapo dia isu-isu berbangkit sehingga hampir 1,000 orang nelayan Terengganu masih tak ada lesen. Dan orang tak ada lesen ni bukanlah nelayan part time yang turun ke laut ujung-ujung minggu. Hak tak ada lesen ni, dia ke laut daripada umur belasan tahun, sampai lah ni gigi tak berapa ada dah. Umur 50 lebih, 60 lebih, masih tak ada lesen. Maknanya mereka tu adalah nelayan tulen. Amba nak perikanan sediakan isu dan permasalahan. LKIM buat mari senarai. Persatuan-persatuan nelayan kawasan buat mari senarai. Senarai yang ada di perikanan, yang ada di LKIM, yang ada di Persatuan Nelayan Kawasan, satukan dan buat pemutihan. Tengok berapa orang sebenarnya hak tubik. Bila dia buat pemutihan, tubiklah daripada 800 tu sebenarnya 600 orang. Dan Terengganu merupakan satu-satunya negeri yang kerajaan negeri tolong akak permohonan bagi pihak rakyat untuk nak mencairkan semula lesen nelayan sampan yang telah dibekukan sejak lebih 40 tahun lalu. Bukan sekejap-sekejap, sejak lebih 40 tahun lalu. Bila kita pergi ke kementerian, pergi ke Jabatan Perikanan, yang pertama dia kata nelayan kita ramadah, tak boleh beri lesen. Amba kata nelayan ramadah bukan isu, sebab yang kita nak beri lesen ni kepada nelayan tuling. Kalau kita tak beri lesen pun dia tetap akan turun ke laut. Yang kedua, dia kata ikan kita tak ada. Kalau kita beri lesen lagi, maknanya nelayan semakin ramai, maka ikan akan jadi semakin berkurangan.
Ambo kata kepada kementerian dan kepada Jabatan Perikanan, untuk ikan tak ada ni, Terengganu akan melakukan kerja secara sangat intensif untuk nak labuh tukung dan labuh hunjat. Dan kita buktikan setiap tahun peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk program labuh tukung dan labuh hunjat 300,000 sahaja. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.2 juta. Maknanya peruntukan kerajaan negeri 4 kali ganda daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk labuh tukung dan labuh hunjat. Dan orang Kuala Besut menikmati. Tempat pertama yang ambo turun labuh tukung dalam tahun 2018 ialah perairan Kuala Besut. Selepas daripada tu kita labuh hunjat. Bila musim PKP, orang pula perhentian tak boleh nak cari makan. Mereka mengadu nelayan. Orang-orang pula yang nak jadi nelayan tak ada kawasan tangkapan. Kita turun labuh hunjat khusus untuk orang pula. AJB pun turun sekali. 50 hunjat ambo ingat lagi di perairan Kuala Besut ni khusus untuk orang pula mari tangkap ikan. Sama ada tukung ataupun hunjat, ni adalah rumah ikan. Ambo ibaratkan tukung rumah banglo. Hunjat rumah awam kos rendah. Dua-dua rumah ikan belaka. Dan sasaran kita ialah spesies ikan yang berbeza. Hunjat ni untuk spesies pelagik ataupun spesies ikan yang berenang di pertengahan air. Macam kembung, selar, tegiri, ayar, krisi. Ni spesies ikan pelagik yang berenang di pertengahan air. Tukung ni untuk ikan dasar. Macam ikan maniabu, ikan merah, ikan kerapu, ikan tombak. Betul lah, aku AJB tak sebut nama tak? Ikan dasar. Dan tukung ni bukan setakat dia jadi rumah ikan. Dalam masa yang sama, dia jadi zon penampan pukat tunda. Sebab tukung yang kita labuhkan ni, berat dia untuk satu bongkah lebih kurang 17 tan. Tertulang besi saja dalam tukung tu 1 tan. Dan kita buat daripada konkrit grade 35. Grade 35 ni ialah konkrit sama untuk buat getok, untuk buat jambatan. Dan kita sasarkan tukung kita boleh bertahan di dasar laut dalam tempoh 50 tahun. Maknanya tak dan dah dengan umur ambo ni. Selepas daripada ni orang lain pula boleh pergi. Alhamdulillah, program tukung dan hunjat kita dibuktikan melalui data peningkatan hasil tangkapan dan kita menerima maklum balas terus daripada nelayan tentang keberkesanan program ni. Berbalik kepada lesen, naik turun, berhujah dan sebagainya, pelbagai mesyuarat kita hadiri. Ni tak saya ceritalah kepada rakyat kita. Susah payah jerit perih yang kita lalui. Akhirnya, kementerian membuat keputusan lesen nelayan sampan yang telah dibekukan sejak lebih daripada 40 tahun yang lalu dicairkan semula. Dan semua permohonan kita, sebanyak 600 permohonan yang kita akad tu, semuanya diluluskan oleh kementerian. Dan kita agihkan lesen ni secara berperingkat. Bila nak agih lesen, kena pula musim PKP. Pegawai-pegawai tanya nak buat lagu mana YB. Kita kata matlamat kita nak agih lesen. Bukan matlamat kita nak buat majlis bawah kemah, bawah kanopi nak panggil orang. Tak boleh beri pun kita buat secara pandu lalu. Maka kita bagi lesen secara pandu lalu. Yang penting nelayan kita boleh. Dan bila lesen ni dicairkan untuk negeri Terengganu, maka seluruh Malaysia turut mendapat manfaat. Mereka turut dicairkan lesen nelayan sampan yang telah dibekukan. Lon ni tak ada dah nelayan sampan yang tak ada lesen di negeri Terengganu, kecuali ada beberapa kerak yang tak percaya. Kalau tak percaya, buat gana. Bila orang lain isi, orang lain buat permohonan, orang lain hantar nama, dia buat dia sebab dia kata barang pelawak belakang. Jadi bila orang lain boleh, dia pun sengih-sengih mari. YB, apa nama kita tak ada. Sebenarnya dia tak atas permohonan. Hak ni kita tak boleh nak buat gapo. Supaya bila kita buat perumahan untuk nelayan di kawasan Bertiletan. Kuala Besut tak ada lagi, kita buat Bertiletan dulu. Perumahan nelayan tu untuk peringkat pertama yang telah tertangguh sejak tahun 2015 lagi. Akhirnya kita berjaya buat 50 unit dulu. Dalam majlis pelancaran, ambo sebut rumah yang berharga 148,000 kerajaan negeri akan beri kepada nelayan hanyalah dengan harga 56,000 sahaja. Ramai juga orang kata pelawak. Ambo kata tak apa, kita beri ke orang percaya. Rumah tu pun bukan yang banyak sangat, ada 50 unit sahaja.
Program-program lain yang kita sasarkan ini ialah program-program yang menjuruskan manfaat secara langsung kepada rakyat. Dan untuk pencerobohan nelayan, hamba tak maklum pada Haji B, tak maklum kepada orang Kuala Besu, bagaimana kita senyap-senyap tengah malam mari dengan Jabatan Perikanan buat operasi sendiri dalam gelap untuk nak tengok mana bot-bot, terutamanya bot daripada negeri jiran kita Kelantan, hok bot warna merah ni yang menceroboh di kawasan tangkapan nelayan Terengganu. Bot negeri jiran memang telah tertakluk dalam Akta Perikanan 1985, 12 batu nautika ke bawah daripada kosong gigi air sehingga 12 batu nautika. Ini adalah kawasan tangkapan nelayan negeri tersebut. Makna kalau di perairan Terengganu 12 batu nautika ni kawasan untuk tangkapan nelayan Terengganu. Kita mudah kenal sebab bot Terengganu ni bot yang warna hijau. Dan hamba sebut di banyak tempat, hijau ni bukan hamba suruh cak. Hamba masuk-masuk jadi esko memang hijau dah. Ini adalah kod warna bot nelayan Terengganu. Hak ditetapkan oleh Jabatan Perikanan sejak berpuluh tahun yang lalu. Terengganu hijau, Kelantan merah, Pahang kuning, Johor biru. Jadi bila kita buat operasi, kita tengok bot yang color dia bukan hijau, duk 12 batu nautika ke bawah, kita tak perlu tengok pelik nombor dia dah, kita tahu ni bot yang sedang menceroboh perairan Terengganu. Maka tindakan boleh diambil. Satu lagi, bila lesen nelayan sampan kita agihkan untuk nelayan-nelayan di seluruh negeri Terengganu, di antara syarat yang diberikan oleh Jabatan Perikanan ialah bot tu mesti dicak hijau. Bila bot mesti dicak hijau, ambo terima macam-macam mesej. Telefon pun ada, mesej pun ada. Marah sebab Jabatan Perikanan arahkan bot kena cak hijau. Kalau tak cak hijau, maka lesen tak boleh dikeluarkan sebab syarat lesen belum mencukupi. Bapa kena cak hijau, ambo kata jangan tanya ambo. Tanya Jabatan Perikanan kerana ini adalah kod warna untuk nelayan negeri Terengganu. Bukan kod warna sebabkan yang meretah Terengganu ni ialah PAT. Dan adik kakak faham tak? Bila nelayan-nelayan yang diarahkan cak hijau tu marah, apa makna dia? Maknanya yang kita bagi lesen tu bukan kepada orang hijau. Kita bagi lesen kepada nelayan. Kalau kita bagi lesen tu kepada orang hijau, baru sedang molek baru suruh cak hijau. Dengan makna lain, kita terapkan keadilan dalam pemerintahan. Lesen nelayan untuk nelayan, tanah untuk pemilik dia. Ambo mesyuarat dengan Haji B, mesyuarat tanah daerah. Setiap bulan kita mesyuarat. Penilaian kita sama ada nak sokong atau tidak permohonan tanah bukan kira color. Biasa kita tengok tanah ni betul tak dia rata, ada tindan tak dengan siapa-siapa, ada pertindihan ataupun tidak, ada kepentingan kerajaan ataupun tidak, kerajaan mempunyai apa-apa perancangan. Kalau tak ada gapo-gapo, termasuk dari segi zoning dan sebagainya, beres kita lepas. Bukan berasaskan kepada orang ni warna gapo, orang ni warna gapo. Keadilan ni dengan makna kita beri sesuatu kepada yang berhak. Adil bukan makna beri sama banyak. Adil maknanya beri kepada yang berhak. Kalau satu keluarga ada 5 orang anak, kita beri sekampit beras. Satu keluarga lagi ada 10 orang anak, kita beri sekapit juga beras. Kerana kononnya kita nak berlaku adil, maka sebenarnya kita telah tidak berlaku adil. Adil bukan makna sama banyak. Hak 10 orang anak tadi dia kena beri 2 kapit, baru dia jadi adil. Dan adil ni beri kepada yang berhak. Masa kita bagi baju sekolah beberapa tahun lepas, dalam Duambon dekat-dekat 4,000 orang kita bagi baju sekolah. Kalau pelajar puan daripada tudung, baju, kain, stoking, kasut, beg
Dalam beg tu ada isi pula. Kalau pelajar lelaki baju, seluar, stocking, kasut, beg, dalam beg pun ada isi. Cumanya kita tak boleh lah nak bagi belaka. Hak ada 4 orang anak, kita beri 2. Ada berlaku, ada seorang tak puas hati. Dia mari cari ambo sampai di rumah. Betulan ambo tak ada di rumah, ayah ada. Ayah kena tak ada telinga. Dengar dia blebel macam-macam. Ayah ni orang tua, bila orang kata macam-macam dia diet. Habis kawan ni blebel, ayah tanya, habis dah awal nak royak? Kawan tu kata habis dah. Awal dengar pula Pak Cik. Pak Cik, kalau awal nak tahu, ada 11 orang, 13 orang anak. Ambo 13 beradik. Daripada 13 orang anak, 10 orang anak Pak Cik masuk U. 3 je hendak masuk U. Anak Pak Cik sekolah belaka. 13 orang anak Pak Cik sekolah, Pak Cik tak raja dapat bantuan walaupun sutir kacing baju. Sutir kacing baju pun tak boleh. Apatah lagi nak boleh baju, nak boleh seluar. Awal ada 4 orang, boleh 2. Alhamdulillah dah tu. Hak itulah nama dia bantuan meringankan beban, bukan bantuan menyelesaikan masalah. Macam bila ambo balik betul-betul daripada mesyuarat, kadang-kadang duk minum air teh dengan ayah kita cerita baru kelik mesyuarat tanah. Ayah kata, "Man, kena ada tanah orang kalau memang hak dia sengoti, memang dia retoh, dok tindak dengan orang, kerajaan pun tak ada nak buat gapo-gapo, kena wi ke dia walaupun dia bukan orang pas." Dalam masa yang sama ayah cerita, masa tu ambo umur dalam 5 tahun. Kita menumpang di atas sebidang tanah kerajaan. Tika tu zaman sesak sungguh. Rumah pun latar bata nibung tika tu. Zaman susah. Berapa kali akak untuk mohon bayar jelas tanah tu, tak diberi. 3 kali tok gawa pergi perambak supaya kami keluar daripada tanah tu. Ambo masih ingat lagi umur dalam 5 tahun. Dayah cerita semula. Orang perambak kita mai, dia kata dulu. Orang perambak kita. Kita nak bayar jelas, orang tak beri. Sebab kami sekeluarga ni daripada zaman tu lagi memang dikenali warna dia serupa dengan baju ni. Memang orang tak beri. Sehinggalah tanah tu kerajaan lelong, ayah kita akad lelong di jabat tanah, barulah boleh bayar jelas. Maknanya kita bukan nak duduk secara haram. Kita nak supaya jadi halal. Tapi oleh kerana perbezaan warna menyebabkan kita tak diberikan hak kita. Kena buat nyaknya gitu pun. Ayah tak pernah sekali-kali pesan, ingat molek lagu mana orang buat kau kita mula. Lah ni kita ada kuasa, pastikan sejekar tanah pun jangan bui kau orang pernah buat nyaknya kau kita. Ayah tak pernah pesan kita. Tapi yang ayah pesan ialah berlaku adil. Berlaku adil, jangan siapa berlaku. Macam satu kes dalam Dun Ambo, ada lebih kurang 50 hektar tanah yang telah diretah oleh orang kampung sejak lebih 30 tahun yang lalu. Dekat 40 tahun dah orang kampung reta cari makan semua sekali di situ. Akhirnya diberi kepada orang lain di zaman wakil rakyat hak sebelum daripada tahun 90. Sebelum daripada tahun 90 lagi diberi. Bila diberi kepada orang lain, dia jadi istilah tuan gerang dengan tuan tanah. Tuan gerang pegang gerang, tapi dia tak berani mari kat tanah sebab tuan tanah tunggu dengan kelawan. Dan daripada tahun sebelum daripada tahun 90, wakil rakyat tu mati dah. Lepas daripada tahun 90 PAS menang, Ustaz Zahari nama dia, wakil rakyat dia Jambi. 95 UMNO menang balik, nama Luqman. 99 PAS menang, Ustaz Zu nama wakil rakyat. 2004 UMNO menang balik, Ramlan nama wakil rakyat. 2008 UMNO masuk tanding lawan Ramlan, menang dia kalau hamba. 2013 tukar wakil rakyat seorang lagi, UMNO juga, UMNO lawan, kalah lagi. 2018 baru kita menang. Tengok berapa penggal. Tanah ni tak boleh nak selesai. Sebab bila geran ni dipegang oleh seseorang, dalam kanun tanah negara disebut itu hak yang tidak dapat dipertikaikan. Yang tidak dapat dipertikaikan. Maknanya lagu mana cara kaedah tanah tu diperolehi, hak ni soal kedua. Soalnya bila geran tu nama ambo, tak ada siapa boleh pertikan. Dan bayang kalau orang yang tukang beri tu duduk dalam kubur dah berapa generasi, tanah tu masih tak boleh selesai. Lah ni masih lagi timbul istilah tuan geran dan tuan tanah. Sebab tu kita sangat beringat dalam benda-benda begini supaya kita tak terberi hak orang lain kepada orang lain.
Pembangunan, soal pembangunan dia benda-benda biasa je. Siapa merintah pun dia akan buat pembangunan. Cuma pembangunan jangan difahami dengan makna buat bangunan. Kalau kita faham pembangunan dengan makna buat bangunan, kita silap. Sebab tu hamba kadang-kadang tak suka nak bercakap soal pembangunan. Sebab kerajaan mana yang memerintah pun kita akan buat. Cumanya tengok di mana keutamaan dan keperluan rakyat. Bila kita ambil alih kerajaan, kita tengok ratusan juta projek yang ditinggalkan oleh kerajaan, kita terpaksa pulihkan. Kalau hamba nak sebut dalam sektor pertanian, banyak projek hak terbengkalai, nilai dia ratusan juta. Sayangnya kita tengok kalau benda ni terbiar gitu saja. Maka hamba sebut kepada kawan-kawan dalam mesyuarat di peringkat jabatan, bila kita ambil alih kerajaan ni, dia serupalah kita nikah dengan janda. Janda ni ada anak. Dan bila nikah dengan mak, anak dia dengan pok dulu tu jadi anak kita. Walaupun nama dia anak tiri, dia dah jadi anak kita. Hak mana comok berhimai seluk, kita kena mandi, pakai bedok, boleh cu, nampak comel dah. Hak malah ngaji, kita datang ngaji, dah jadi anak kita. Begitulah juga projek-projek tinggalan kerajaan dulu. Kita perlu baik pulih, perlu teruskan kerana ada manfaat yang boleh diambil oleh rakyat. Objektif, tujuan projek ni dibuat comel, cuma dia buat sekerak jalan. Dan bila siap zaman kita, tentu sekali kita rasmi. Sebab rakyat nak guna. Jadi tak timbul istilah PAH ni duk rasmi projek orang. Anak kita juga. Sebab kerajaan ni dia panggil kolektif. Kita menyambung apa yang telah dibuat oleh kerajaan yang terdahulu. Tapi bila setahun lebih nikah, anak kita sendiri pun ada lah dak. Tak okey lah setahun lebih nikah tak boleh anak lagi, hak kita sendiri. Korang abang mat. Anak tiri pun kita pegang, anak sendiri pun ada dah lah. Kalau cerita anak sendiri, panjang lah kita nak cerita anak sendiri malam ni. Memang tak cukup lah malam ni. Jadi pembangunan ni siapa-siapa merintah pun dia akan buat. Tapi yang paling besar ialah kita nak tengok masyarakat kita comel. Jurang di antara masyarakat ni kita boleh dekatkan. Walaupun hakikatnya manusia ni memang dilahirkan berbeza. Sebab hujan yang turun daripada langit, siram pokok atas muka dunia ni, pokok ni dia jadi tak sama. Hujan sama siram pokok durian, tubik buah ada duri. Hujan yang sama siram pohon betik, buah dia kulit licin, manis. Hujan yang sama siram pohon lada, buah jadi pedas, padahal sumber airnya sama. Begitulah juga kita manusia. Kita ni berbeza. Cara mikir berbeza, latar belakang berbeza, cara rezeki berbeza, tahap pendidikan berbeza, cara menyelesaikan masalah berbeza. Tapi ada titik persamaan yang boleh mempertemukan dan kita boleh duduk bersama. Hak tepat kita duduk bersama ni lah kita nak cari titik persamaan. Dan Alhamdulillah, lalu ni kita tengok dalam masyarakat, titik persamaan ni sangat banyak. Membolehkan jurang-jurang yang jauh ni didekatkan. Beza politik tak apa. Hamba ingat lepas PRU 2018, ada satu kampung Melah Lembu buat kenduri 10 hari bulan. Ngundi 9, 10 dia buat jamuan. Kita pergi makan gula lembu. Mari seorang makcik tua, umur dalam 70 lebih, pegang tangan kita. Makcik tua dah 70 lebih. Pegang tangan, dia kata, Allah minta maaf banyak lawan. Kata apa makcik? Dia kata mari ngundi. Makcik pakai dacing dia kata. Ambo kata dah biarlah moga atas kata hundi tu boleh pakoh mana-mana hok makcik kenal. Dia kata tapi makcik nak tanya pas batuan kebajikan makcik kena potong kau dia kata. Hok ni kitab lama. Kitab lama yang telah kita tutup lama dah ni kitab ni. Dan kita tidak akan buka kembali insya-Allah. Kitab ni pernah ada dan orang PAS pernah mengalaminya, tapi kita ketepikan dendam. Sebab hamba sebut dengan sahabat-sahabat, dendam ni suatu benda yang tidak berkesudahan. Dulu kita berada di pihak yang dianiaya. Kita kerja tukul umur benar. Bila benar puas hati, jaga mu. Kita pun balah, puas hati padam muka. Lawan kita kerja 10-15 tahun dia pula benar. Dia naik, kita jatuh. Dia pula balas dendam, kita pula jadi masa dendam. Kita pun kerja pula 10-15 tahun, menang pula. Kita pula duduk datang, kita balas dendam. Pak Ambo nak tanyanya, di mana kesudahannya? Tentu sekali tidak ada kesudahan. Bila tidak ada kesudahan, kita mesti meletakkan noktah.
dan kita yang berjuang di atas nama Parti Islam lah yang paling layak meletakkan noktah, dan noktah itu telah diletakkan sejak daripada 10 hari bulan Mei 2018 lagi. Kita dah letakkan noktah, dan alhamdulillah suasana masyarakat kita jadi comel, benda-benda lain, ha jalan, ha wakah, ha apa tali air, ha parit teh, apa benda-benda biasa je. Bila peruntukan kita gunakan mengikut saluran yang betul, banyak benda kita boleh buat. Masalah-masalah nelayan yang ada di sekitar Patah Besut ni, daripada Kuala Besut sampai ke Petelatan, sampai ke Fikri, banyak benar dah kita buat. Dengan jetinya, dengan benteng penahan omboknya, dengan wakahnya, dengan jalannya, tu nak cerita pun rasa benda biasa. Tak ada gapo, komunis mengetah pun dia buat benda-benda gitu. Yang pentingnya biar kita ada nilai yang berbeza daripada orang lain, dan nilai kemanusiaan inilah yang tak dapat dibeli dengan wang ringgit. Kalau nak cerita projek pertanian daripada Kemaman sampai ke Besut, 3 hari 3 malam pun berasanya banyak lagi hak kita kena sambung. Panjang cerita dia. Akhir sekali, terima kasih banyak kepada adik kakak kita di kawasan Kuala Besut yang memberikan sokongan padu kepada kerja-kerja AJB sebagai pegawai penyelaras DUN, dan hamba alhamdulillah mempunyai hubungan yang sangat baik dengan ADUN Kuala Besut sendiri. Ada masalah, mari bincang, kita selesaikan, sebab persoalan kita bukan cerita dia warna lain, hamba warna lain. Kita nak bincang masalah rakyat, kita bincang masalah sangkai ikan di Lapu, kita bincang masalah pada Ragu di Tokhah, macam-macam benda isu yang kita bincang bersama dengan ADUN Kuala Besut. Jadi kita nak sesah masalah rakyat sebab kita mengamalkan pendekatan terbuka dengan AJB, macam-macam perkara kita bincang, dan insya-Allah semua ni tentu sekali kita nak tengok dia boleh berterusan. Dalam tempoh 4 tahun lebih ni banyak lagi perkara yang masih tergantung, sebab awak kena beki, awak kena cuci, awak kena pulihkan. Masuk insya-Allah kalau diberikan amanah oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk penggayaan seterusnya, AJB boleh terus memimpin masyarakat Kuala Besut ni, banyak lagi perkara yang mampu kita buat insya-Allah. Cukup sekadar tu bagi hamba. Terima kasih banyak, minta maaf ada silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.